Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan membuat sedikit ulang kaji buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 di bawah tema 6, iaitu kelestarian alam. Bawah unit 17 iaitu sumbangan kita. Okey, kita tengok halaman, tengok halaman surat 29. Kita tengok murid-murid boleh buka muka surat 29. Okey. Buka muka surat 29. Okey, aktiviti 1. Ta'akul gambar dan lengkapkan perbualan. Okey, di sini ialah dialog di dalam kelas. 4 langkah mudah. Minta perhatian semua. Tolong berikan tumpuan. Saya akan membentangkan 4 langkah untuk melestarikan alam sekitar di sekolah kita. Okey, kat sini ada 4 langkah mudah melestarikan alam sekitar di sekolah. Pertama, lihat. Lihat guna mata. Kalau ada sampah, kita ambil. Kemudian pungut. Pungut, nampak je. Tadi kita dah lihat, nampak guna mata. Sekarang kita pungut menggunakan tangan. Ambil sampah tu. Kemudian bawa sampah itu ke dalam tong sampah untuk dibuang. Okey. Tengok ya kat sini. Terima kasih sekiranya kamu melihat sampah. Melihat sampah, apa jawapannya? Tengok sini. Okey, terima kasih. Sekiranya kamu melihat sampah, kamu perlu memungut sampah tersebut. Kita dah lihat, kita kena pungut. Okey, kemudian jika tiada tong sampah di situ, kamu perlu mengambil dan membawanya. Setelah ada tong sampah, buangkannya ke dalam tong sampah tersebut. Sekian, terima kasih. Dekat sini ada sedikit kesalahan ni. K mesti huruf besar, mesti ada titik noktah dekat sini. Kemudian ada selang sini ada ralat sikit. Okey, lepas tu cikgu minta maaf. Dia ada bacaan dia, ada nombor dekat sini, tepi dia. Okey. Tadi, terima kasih. Sekiranya kamu melihat sampah, kamu perlu memungut sampah tersebut. Okey, lepas tu baru nombor 4. Baiklah Imran, apakah yang perlu kami buat jika tiada tong sampah di situ? Jika tiada tong sampah di situ, kamu perlu mengambil dan membawanya. Setelah ada tong sampah, buangkannya ke dalam tong sampah tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, kita pergi ke halaman yang seterusnya, iaitu halaman 30. Okey, kita pergi ke halaman 30. Terlaju pula. Okey. Okey, kita pergi muka surat 30. Aktiviti 1 iaitu lengkapkan dialog dan simulasikan. Simulasikan bermaksud awak melakonkan. Okey, melakonkan situasi di bilik pameran. Okey, bilik pameran rumah. Okey. Tengok situ rumah ya. Kita tengok dekat sini. Kurang jelas kat sini, kejiranan hijau. Tajuk dia kejiranan hijau. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Pembangunan di Putrajaya menunjukkan konsep bandar dalam taman. Banyak pokok ditanam di kawasan tersebut. Banyak keistimewaan konsep kejiranan hijau. Antaranya termasuklah lanskap yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam menjadi tarikan pelancong. Okey, pada bahagian sini kurang jelas, cikgu akan bacakan. Kunjungi bilik pameran kami. Marilah
bersama-sama menyumbang ke arah melestarikan alam. Sumber Perpadanan Putrajaya. Kita tengok seterusnya. Dekat sini ialah dialog antara ibu. Ibu dan Alia. Pertama, ibu, lihat brosur ini. Indahnya pemandangan di kawasan perumahan ini. Ibu jawab apa? Terus keluar. Dia automatik keluar pula. Benar, Alia. Benar, Alia. Kawasan perumahan di sini, kat sini koma ya. Benar, Alia. Titik. Kawasan perumahan di sini menggunakan konsep kejiranan hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau, Ibu? Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Seterusnya, kawasan ini juga banyak keistimewaannya, Ibu. Ibu pun kata, apakah keistimewaannya, Alia? Keistimewaannya ialah lanskapnya menarik. Terdapat banyak laluan, basikal dan terdapat 12 taman awam. Persekitaran seperti itu telah menjadi kawasan tarikan pelancong. Bagus, Alia. Mari kita ke bilik pameran. Dekat sini awak boleh tengok. Dialog antara Alia dan ibunya. Ini Alia. Ini bahagian Alia. Ini ibu. Ulang balik. Ibu ni kata. Alia berkata, ibu, tengok brosur ni. Lepas tu Alia pun cakap, indahnya pemandangan kat kawasan perumahan ni. Lepas tu ibu pun cakap, benar Alia. Kawasan perumahan di sini menggunakan konsep kejiranan hijau. Kejiranan hijau ni maksudnya dekat rumah tu dia tanam, ada banyak pokok. Dikelilingi dengan tumbuhan-tumbuhan. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau, Ibu? Tengok kat sini. Maksud dia ini yang lebih, maksud yang lebih detail ya, lebih terperinci. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Iaitu kat sini kita tengok dekat kelestarian alamnya, maksudnya dia tanam banyak tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok hijau untuk memberikan oksigen kepada kita. Kita boleh lihat kat sini kebanyakan kelestarian alam, yang tempat yang membangunkan ni kita boleh tengok dekat Putrajaya, terutamanya kawasan Putrajaya. Kat kampung-kampung, sebabnya dikelilingi oleh pokok-pokok. Banyak pokok-pokok. Seterusnya ditanya kat sini keistimewaannya. Apa keistimewaannya kawasan kejiranan hijau ni? Landscape-nya, pertama landscape menarik. Banyak laluan basikal. Kedua. Ketiga, ada 12 taman awam. Keempat, menjadi tarikan pelancong. Tengok yang seterusnya. Kat sini ialah muka surat 31. Murid-murid boleh bersedia dengan muka surat 31. Aktiviti 2. Isi tempat kosong dengan pantun yang sesuai. Ini atas ni ialah jawapan. Jawapan. Awak perlu isi pada bawah bahagian kosong ni. Kat sini tajuknya ialah usaha menjaga hutan. Jawapan yang pertama dia bagi buah rambutan dibilang-bilang, pisang toman dijual setandan. Pencerobohan hutan perlu dihalang. Jadikan hukuman 1 telatan. Kedua, ramai peladang mencari rotan.
di tepi titi rantau abang. Wujudkan ladang kayu hutan untuk mengganti pokok ditebang. Dari Putatan ke Lahad Datu, buah kuini saya kirimkan. Pantau hutan setiap waktu, teknologi terkini boleh digunakan. Pergi menjala bersama abang, nampak ranjau di tepi muara. Tanam semula, pokok ditebang, bumi menghijau, hutan terpelihara. Dekat sini kita nak buat aktiviti, ini macam balas pantun, Kita tengok kumpulan suria. Kumpulan suria, ikan haruan di bawah perahu, di sungai Pendang, di tepi jambatan. Apakah tujuan? Tolong beritahu. Diwujudkan ladang kayu hutan. Tips untuk cari jawapan kayu hutan kita nak balas kat sini. Antara jawapan-jawapan dekat atas ni, mana yang ada perkataan kayu hutan? Tengok dekat sini. Mana? Rangkap pantun yang mempunyai kayu hutan. Kayu hutan. Ada tak? Ini tak ada. Kita tengok yang bawah dia ni. Dua bawah. Ada satu kat sini. Jadi jawapannya di sini. Jawapannya ialah ramai peladang. Terlaju pula. Ramai peladang mencari rotan di tepi titi rantau abang. Wujudkan ladang kayu hutan untuk mengganti pokok ditebang. Ini dia menceritakan tentang tujuan ladang kayu hutan dibuat. Kenapa ladang kayu hutan dibuat? Fungsi dia ialah untuk mengganti pokok ditebang. Sebenarnya kita cuma tebang je pokok balak apa semua, tapi kita tak ada tanam yang baru. Jadi fungsinya ialah untuk mengganti pokok yang ditebang. Seterusnya kita tengok. Yang bawah. Cikgu terus bagi jawapan. Kita tengok ini. Kita tengok pula. Pokok kuini rimbun daunnya, tempat abang menyirat tali. Kami di sini sekadar bertanya, mengapakah ditebang ditanam kembali? Dah tebang, kenapa tanam kembali? Tengok jawapan dia. Pergi menjala bersama abang, nampak ranjau di tepi muara. Tanam semula, pokok ditebang, bumi menghijau, hutan terpelihara. Dia tanya kat sini, kenapa pokok ditebang, ditanam kembali? Kita dah tebang. Lepas tu kenapa kita tanam? Bagi bumi menghijau, hutan terpelihara. Kalau pokok semua ditebang, kita tak ada tanam kembali, akan berlakunya hakisan tanah, banjir kilat apa semua akan berlakunya. Bila tak ada pokok, akar tak ada, akar dari pokok tu, jadi bila hujan lebat, tanah tu tak boleh nak cengkam, tak ada cengkaman daripada akarnya. Jadi bila hujan lebat, tanah itu akan turun sekali dengan air hujan. Itulah punca terjadinya tanah runtuh. Seterusnya kita tengok dekat sini. Kumpulan suria. Batang rotan dibuat raga, diisi sarat buah rambutan. Bagaimanakah hutan hendak dijaga? Luasnya ibarat sebesar lautan. Tengok dekat sini. Dari Putatan ke Lahad Datu, buah kuini saya kirimkan. Ni bawah perenggan bawah. Pantau hutan setiap waktu, teknologi terkini boleh digunakan. Sekarang banyak teknologi. Antaranya drone, lagi apa lagi? Kita boleh tengok dari jauh pantau. Seterusnya ada kawasan tu, biasa dalam hutan kita ada polis hutan. Dia menjaga supaya tak ada berlakunya pencerobohan.
Seterusnya kita tengok dekat sini. Kuala Kedah tempatnya indah, ramainya pergi mencari rokan. Tegur sudah, nasihat pun sudah. Apatah lagi boleh kita lakukan. Okey, kat sini. Buah rambutan dibilang-bilang, pisang toman dijual setandan. Penceroboh hutan perlu dihalang, jadikan hukuman satu teladan. Okey, kita tak nak bagi. Okey, dia cakap tegur dah, nasihat pun sudah. Tapi tak jalan-jalan. Kenapa ada orang asyik masuk, ceroboh hutan terbang. Jadi, untuk mengelak pencerobohan hutan, penceroboh hutan, kita jadikan hukuman satu teladan, iaitu bagi denda ke di penjara. Itu kita boleh bagi. Okey, seterusnya kita tengok pula muka surat 32. Okey, surat 32. Okey, aktiviti 3, baca petikan dan jawab soalan yang diberikan. Okey, A, baca petikan dan jawab soalan yang diberikan. Pilih yang menjimatkan. Okey, kat sini, wah, periuk elektrik baharu. Ibu, ini label apa? Okey, tengok kat sini. Ini label percakapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Okey, dekat sini tak berapa jelas ya. Okey, tengok dekat sini ditulis kadar cekap tenaga 1 hingga 5 bintang. Okey, tak jelas ya, cikgu bacakan je. Lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Okey, 5 kat sini. Kadar cekap tenaga peralatan bersamaan dengan jumlah bintang. Okey, bawah dia. Penggunaan tenaga purata setahun 662. Penggunaan tenaga produk ini 25% lebih cekap daripada produk biasa. Diuji mengikut Suruhanjaya Tenaga www.st.gov.my. Okay. Tengok pula cara jawab. Okay. Tengok dia bagi soalan dan bagaimana kita nak jawab dia. Okay. Okay. Tengok yang bahagian. Kita tengok bahagian bawah. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Okay, cara nak jawab dia, kita mesti ambil daripada soalan ni. Okay, fungsi label kecekapan tenaga. Tengok sini. Okay. Fungsi label kecekapan tenaga apa? Adalah untuk mengetahui kadar penjimatan tenaga elektrik sesuatu peralatan. Okay, cikgu ulang. Kita kena ambil daripada sini. Fungsi label kecekapan tenaga adalah untuk mengetahui kadar penjimatan tenaga elektrik sesuatu peralatan. Okey, seterusnya nombor 2. Di manakah kita, maafkan cikgu. Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Kita ambil dia juga kat sini. Kita lihat label tersebut. Okey. Tambah perkataan. Kita boleh. Tambah. Kita boleh lihat ataupun melihat. Okey. Kita boleh melihat label tersebut pada kotak atau pada peralatan elektrik. Seterusnya nombor 3.
bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Okey, ambil dari sini. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan pada jumlah bintang. Ulang, ambil balik. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan pada jumlah bintang. Okey, seterusnya, berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Kita boleh buat yang menunjukkan kurang sesuai. Okay? Penggunaan, kita boleh ambil di sini. Penggunaan elektrik yang paling jimat ialah 5 bintang. Ini pun boleh. Okay? Paling senang, ini kita ambil daripada soalan. Penggunaan elektrik yang paling jimat ialah 5 bintang. Okay? Ini pun boleh tapi kurang sesuai. Yang ni macam depan ayat kurang. Okay? Okay, penggunaan elektrik yang paling jimat ialah 5 bintang. Okay, seterusnya nombor 5. Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Okay, ambil daripada sini. Kebaikan amalan penjimatan elektrik ialah dapat melestarikan alam sekitar. Okay, ulang balik. Kebaikan amalan penjimatan elektrik. Okay, penjimatan elektrik. Ingat balik. Ialah dapat melestarikan alam sekitar. Okay. Okay, kita tengok pula kat sini. Oops, sorry. Okay, minta maaf. Laju pula. Okay, muka surat 33. Okay, jawab soalan pemahaman. Kepentingan sungai. Okay, kepentingan sungai. Pertama, sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan. Seterusnya, nombor 5, sistem pengangkutan. Okay, peranan kita. Pertama, mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. Kedua, masyarakat menyertai kempen sayangi sungai. Ketiga, bergotong royong membersihkan sungai. Dan keempat, melaporkan pencemaran yang berlaku. Okay, tujuan dia adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Okay, tengok kat sini pula. Okay, ini dialog ya. Dialog antara murid lelaki dan murid perempuan. Bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Okay, jawapan dia. Sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada hari Ahad terakhir dalam bulan September. Okay, kemudian apakah kepentingan sungai? Ambil balik. Kat sini, kepentingan sungai ialah bekalan sumber air tawar yang utama. Ini jawapan ni semua kita ambil daripada petikan yang atas tadi. Okay? Terusnya, apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Untuk menjaga kebersihan sungai, kita boleh menyertai kempen sayangi sungai, bergotong royong membersihkan sungai dan melaporkan pencemaran yang berlaku. Okay, seterusnya, mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Hari Sungai Sedunia diadakan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai. Okay, seterusnya, kita tengok kat sini. Okay, lihat balik. Okay, bina. Okay, muka surat 34. Okay, muka surat 34. Kita tengok. Okay, aktiviti 4 iaitu bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan. Amalan mesra alam di rumah. Pertama, gambar mencuci cermin. Okay. Puan Zaleha mencuci cermin dengan apa? Kertas surat khabar dengan kain basahan. Okay, ini tak kisah jawapan awak. Okay. Kemudian,
menggunakan semula. Nombor 2, Encik Ismail menggunakan semula botol plastik. Okey, nombor 3, menggunakan beg mesra alam. Okey, nombor 3, Puan Zaleha menggunakan beg mesra alam untuk membeli belah. Kita kena gunakan, wajib guna yang perkataan diberi ni untuk bina ayat dekat sini. Wajib guna. Okey. So, kemudian menjual semula. Nombor 4, Encik Ismail menjual semula surat khabar lama. Nombor 5, kita disaran agar tidak mengguna plastik. Okey. Okey, seterusnya ialah aktiviti 5 tentang tata bahasa. Okey, tata bahasa iaitu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang digabungkan, dua ayat tunggal yang digabungkan menjadi satu. Okey, dia cakap kat sini, bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Dia ada dua ayat tunggal, kita nak jadikan satu menggunakan kata hubung. Okey, dan, kerana, tetapi, serta, untuk, supaya. Okey, pertama, bioplastik mudah diperoleh. Okey, tips untuk buat ayat majmuk, kita tengok mana yang sama kita potong terus. Bioplastik dah ada atas? Dah. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Kedua, tengok bawah ni, apa yang sama? Kita terus buang. Okey, dah buang, kita terus je buat ayat. Bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Okey, nombor 3. Okey, sini. Bioplastik mudah terurai, tetapi plastik biasa sukar terurai. Okey. Kemudian nombor 4. Ada yang sama tak? Buang bioplastik ni. Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Okey, untuk sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk. Ni dah ada bioplastik, sini kita buang. Untuk melestarikan alam. Nombor 6, ada tak yang sama? Tak ada. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Okey, tengok pula surat seterusnya. Ni. Pertama, bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, kata hubungnya dan. 2, bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Ketiga, bioplastik mudah terurai, tetapi plastik biasa sukar terurai. Tetapi, seterusnya nombor 4, bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Nombor 5, sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Okey, nombor 6, penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Okey, seterusnya, muka surat yang terakhir iaitu muka surat 36. Lengkapkan dialog dengan kata ganti nama. Rezeki selipar hanyut. Okey, maksud kat sini awak kena masukkan perkataan yang diberi ke dalam ayat ini. Okey. Ayah dan rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas. Cikgu Nurul, murid-murid, pernahkah kalian mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Murid-murid, kami tidak pernah mendengar cerita itu. Okey, kemudian, cikgu, ceritakannya kepada kami. Inilah kata ganti nama yang kita dah belajar ya. Seterusnya, ni kata ganti nama. Okey. Nama mana? Kamu, mereka, kami, kalian, kita, saya. Okey, sana sini ni tempat. Kata ganti nama tempat. Okey. Okey, cikgu sambung. Cikgu, ceritakannya kepada kami. Alia. Ya, cikgu.
saya juga tidak sabar hendak mendengarnya. Murid-murid, betul kata kamu, Alia. Mesti menarik kisah itu, cikgu. Cikgu pun bercerita. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Penduduk di sana berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Mereka susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah ini. Okey, itu saja untuk untuk unit 17 ini. Okey, sekian, terima kasih. Maafkan cikgu sekiranya ada kekurangan dan kelemahan daripada pihak cikgu. Berjumpa kita lagi pada latihan dan ulang kaji yang seterusnya. Assalamualaikum.